Alright, kita start dulu ya. Alright, sampai pukul 8.35. Okay. Assalamualaikum, selamat pagi semua. So, harapnya semua dah duduk selesa. Mungkin yang kat rumah tu dah duduk kat rumah, dah bawa sarapan siap-siap kat depan komputer. Okay, dia selesa dulu. So, untuk saya ingatkan, okay, kalau awak tengok awak punya course punya structure, so kita akan ada quiz satu dekat minggu yang patutnya minggu ke-6, okay, tapi kita anjakkan kepada minggu ke-7. So, quiz satu awak akan ada pada 28 hari bulan 11 2024 hari Khamis. Hari Khamis. So, hari ni Jumaat 1 hari bulan. Itu bulan 11 dah. Ini 1 hari bulan 11. So, minggu depan kita ada kelas macam biasa. Kemudian kita ada kelas. Kemudian awak cuti kan? Okay, ada cuti semester kat sini. Ke sini. Ke sini. Ni kemudian naik cuti. Hari Khamis akan ada kuis satu awak. So, kuis satu awak 1 jam setengah. Start 8 suku sampai pukul 9.45 dekat Dewan Merpati. Yang masuk semua chapter 1. Dan kuisnya akan carry 20% lah daripada awak punya total grade. Okay, so 28/11 make sure untuk log in tarikh ni 28/11 2024 hari Khamis malam 8 suku sampai 9.45. Alright. Selesa sangat, thank you. Okay. Kelas hari ni insyaAllah tak lama sangat. Okay. Kita nak buat review untuk kita punya chapter circles. Okay. Kita dah belajar pasal circles. Minggu depan, kejap lagi kita akan masuk parabola sikit. Dan minggu depan kita akan habiskan chapter 1 lah. Okay. Minggu depan kita akan habiskan chapter 1. Kemudian kalau ada masa, kita buat revision sikit sebelum awak punya quiz. So, untuk kita punya circles and parabola, apa yang kita tengok ialah kita tengok macam mana kita nak completekan the square. Sekejap, dah record ke belum ni? Dah record. Okay, kita tengok macam mana kita nak buat completing the square untuk setiap equation circles dan equation parabola. So, kalau awak tak ingat, make sure tahulah cara macam mana untuk buat completing the square ni. Kalau macam ni, apa yang awak buat dulu ialah pastikan dekat depan ni. Okay, pastikan dekat depan ni dia punya koefisien dia 1. Kalau bukan 1, kena bahagi dengan nombor yang dekat depan ni. So, macam ni nombor depan ni 2. So, kena bahagi the whole equation dengan 2. Kemudian dah bagi 2, awak pindahkan yang awak tak nak completekan the square ke sebelah kanan. Macam ni kita pindahkan negatif 5, pindah ke kanan jadi positif 5. Kemudian untuk completekan dia punya square tu, so ambil dia punya value of b. So macam ni value of b dia negatif 4. Bahagi dengan 2, kemudian kuasa dengan 2. So macam ni negatif 4 bahagi 2, kemudian kuasakan dengan 2. Apa-apa yang awak buat dekat sebelah kiri, pastikan awak buat sama juga dekat sebelah kanan. Jangan lupa record. Okay, dah record dah. Sudah. Saya upload kat YouTube So, apa yang awak tambah dekat sebelah kiri, pastikan tambah juga dekat sebelah kanan. So, macam ni kita tambahkan, kemudian kita selesaikan, simplify kan. So, dekat sebelah kiri ni, awak akan ada ambil yang kuasa 2 saja. So, macam ni ada x kuasa 2, awak ambil yang kuasa 2. Kemudian dekat dalam kurungan ni kita akan ada negatif 4 bahagi 2. So, negatif 4 bahagi 2 jadi negatif 2. So, dia akan jadi x tolak 2. Kemudian letak kuasa 2. Sebelah kanan selesaikan 5 tambah 4 jadi 9. So, macam inilah cara untuk awak buat completing the square. Okay. So, kita dah tengok dah completing the square yang ini. Dah buat exercise. Kemudian untuk parabola pun kita dah buat juga. So, untuk untuk awak ingat balik, untuk equation circles, kat depan ni dia akan jadi x square, kat sini akan jadi y square. Akan ada x square, akan ada y square. Okay, dia memang 1x square tambah 1y square. Dan nanti mungkin kalau awak sambung kepada Cal 1 ke Cal 2 ke, akan awak tengok bentuk lonjong lah. So kat sini kita cakap pasal bentuk circle saja. So circle bentuk dia bulat macam ni je. Tapi kalau nanti awak mungkin sambung Cal 1, Cal 2 ke, nanti akan ada equation yang untuk awak boleh buat macam ni, boleh buat bentuk yang macam ni. Berdasarkan nilai
dekat x square dengan y square ni. Tapi untuk cos ni, untuk precal, kita tengok untuk bulat sahaja, bulat dengan parabola sahaja. So untuk bulat, dekat depan sini akan ada x square dengan y square sahaja. Okay, so kita buat completing the square untuk circles. So kita pindahkan nombor benda yang kita tak nak completekan the square tu, kalau macam ni, positif 20 pindah ke sebelah kanan akan jadi negatif 20. Kemudian kita completekan the square untuk x dan kita completekan the square untuk y. So kita pemudahkan, kita akan dapat jawapan akhir macam ni lah. Okay. Kemudian untuk parabola pun kita buat juga benda yang sama, tapi dekat sini kita ada dua jenis lah. Kita akan ada yang untuk x square tambah ax ataupun y square tambah ay. So, benda yang kita tak nak completekan the square tu, macam yang kalau equation yang pertama ni, kita nak completekan x square sahaja. So kita tak nak by tambah c ni, so yang ni kita bawa ke sebelah kanan. Kalau untuk yang bawah ni, kita nak completekan the square untuk y, so benda lain kita bawa ke sebelah kanan. Okay, macam ni, kita ada y square tambah 4y tambah 4x tambah 16. So kita nak completekan the square yang ada square ni sahaja. So yang kalau tak ada square, kalau macam ni, x ni tak ada square, okay, kita tak nak, kita bawa dia ke sebelah kanan. Okay, so kita completekan the square, so jadi y square tambah 4y tambah 4/2 square. Inilah, so apa yang awak tambah dekat sebelah kiri, tambah juga dekat sebelah kanan. So kemudian pemudahkan, awak akan dapat bentuk macam ni. Tapi last sekali, awak kena factorizekan, keluarkan nilai yang depan x ni. So awak akan ada sini negatif 4 bracket x tambah 3. Okay, so yang ni yang kita dah tengok. Kemudian kita bincang pasal circles. Okay, hari ni kita nak bincang pasal circles dan bincang exercise yang awak dah buat hari tu. So untuk circles, kita ada standard equation of a circle is equal to x plus h square plus y minus k square equals to r square. So benda ni ialah daripada lepas kalau awak dah completekan the square daripada general form untuk circles. So macam yang tadi, kita buat tengok balik yang completekan square circles ni. Okay. So katakan awak ada bentuk equation macam ni. Yang atas ni kita panggil sebagai general equation. So daripada general equation ni kita boleh tukar untuk jadi dia punya standard form. Dan daripada standard form ni kita boleh dapatkan maklumat yang kita nak untuk circles kita ni. So apa yang kita boleh dapat ialah kita boleh dapatkan dia punya coordinates of the center. Okay, titik tengah dia. So, macam ni titik tengah circles ni kat sini lah. Tambah dengan sekali dengan radius. So radius ialah r. Ingat radius ni apa? Radius ni ialah jarak antara titik tengah ni, kalau macam ni titik tengah dia C, sampailah ke dia punya arc ni, ataupun sampai ke dia punya circumference ni. So berapa jarak antara sini ialah kita panggil sebagai radius. Dan kalau macam ni, apa yang awak kena buat ialah comparekan coordinates ni dengan maksud saya jangan terus ambil saja. Jangan terus ambil saja sini, ambil terus nilai yang dalam ni ambil terus nilai yang dalam ni. Tak betul so apa yang awak kena buat ialah compare kan. Kalau macam ni nak ambil coordinates of the center, so ambil h sahaja. Ni pun ambil k sahaja. Kalau nak radius r. So kalau r, ambil r, so awak kena buat dia punya square root. Jangan ambil r square dekat sini. Pastikan ambil dia punya square root. So kita tengok hari tu, kalau macam ni kita ada general form. Yang ini kita punya general form. So tukar kepada dia punya standard form. So standard form dekat sini akan jadi x tambah 1 square tambah y tambah 2 square sama dengan 9. So kalau kita nak tahu dia punya dia punya coordinates of the center, so apa yang boleh buat ialah compare kan dengan dia punya standard equation. So kalau dekat sini kita ada positif 1, negatif h. So awak comparekan sahaja macam ni, negatif h sama dengan positif 1. So h sama dengan negatif 1. Sama juga dekat sini awak ada y tambah 2. Tapi dalam kita punya standard equation kita ada y tolak k. Maksudnya k awak sama dengan negatif 2. Bukan positif 2. Jangan terus ambil dekat dalam ni.
Okay, awak kena tukarkan, awak kena bandingkan. So, negatif K sama dengan 2. Jadinya K sama dengan negatif 2. Sama juga untuk radius. Okay, untuk radius, jangan ambil radius awak terus sampai sini, radius sama dengan 9. Itu memang salah lah. Jawapan akhir awak akan salah. Apa yang awak kena buat ialah ambil dia punya square root. Okay, ambil dia punya square root kalau nak dia punya radius. So, radius R square dekat sini sebab tengok dia punya standard form dekat sini. 9 ni R square. So, untuk cari R sahaja. So, 9 sama dengan R square. So, kalau R sahaja sama dengan square root 9. Dan square root 9 kita ambil yang positif sahaja sebab distance tak boleh negatif. So, R kita sama dengan 3. Kemudian macam mana kita nak lukis? Okay, kita nak lukis kalau macam saya tunjuk hari tu, letak dahulu titik tengah. Okay, letak dahulu titik tengah. Kemudian cari nilai yang koordinat ke atas, bawah, kiri dan kanan. Kemudian awak linkkan, pastikan bentuk bulat lah. Okay, pastikan bentuk bulat. Ataupun, okay, cara yang saya tunjuk hari tu macam tu. Ataupun apa yang awak boleh buat ialah awak lukis dahulu bulat ni. Lukis dahulu bulat. Okay. Lukis dahulu bulat. Pakailah kalau awak ada compasses pun boleh pakai. Okay. Kalau dalam exam nanti awak nak bawa compasses, awak boleh pakai compasses lah. So, buat bulat dahulu. Kemudian, dekat tengah, letak di tengah. Kemudian awak kena letak 4 point ni. Okay. Ya, kalau awak guna compasses, lagi better lah. Bulat awak tu akan jadi bulat lah. Daripada macam hari tu, mungkin awak buat hari tu, mungkin tiba-tiba terjadi lonjong ke, tiba-tiba terjadi petak ke. So, apa yang awak boleh buat kalau untuk mengelakkan bulat awak tu jadi bentuk lain, so awak boleh bawa compasses, okay, lukis dulu bulat tu, kemudian tandakan dia punya center, titik 4 ni. Dengan, jangan lupa, awak kena juga tunjukkan dekat mana dia punya radius. Radius pun kena tunjukkan juga. So, macam ni, awak linkkan sahaja titik tengah. Okay, titik dekat tengah ni, linkkan sahaja dekat mana-mana. Dekat circumference ni, kat sini ke, kat sini ke, kat sini ke, tak kisahlah. Okay, tapi satu sahaja, linkkan, kemudian tandakan R sama dengan radius awak sama dengan 3. Okay, ikutlah. Untuk circle tu radius berapa, awak kena tarik daripada center sampai ke circumference. Kemudian, tuliskan berapa dia punya radius. Okay. So, yang ini yang kita dah buat hari tu. Okay. Dia kita tengok yang ni. So, hari tu saya tinggalkan awak dengan soalan ni. Saya tinggalkan dengan soalan tentang find the equation of a circle that passes through point P negative 36 and Q negative 30. So, katakan P dekat sini negative 36 and bawah ni negative 30, where PQ is the diameter of the circle. So, kalau dia kata diameter of the circle, so awak kena tahu properties of the circle lah. So, katakan awak ada circle macam ni. So, titik tengah dekat sini. So, daripada hujung sampai ke hujung, kalau dia lalu titik tengah, yang ini yang kita panggil sebagai diameter. Okay. Benda garisan lurus ni yang kita panggil sebagai diameter. Separuh daripada diameter tu ialah radius. Sebab apa separuh daripada radius? Sebab macam yang kita cakap tadi, daripada titik tengah sampai ke circumference, yang itu kita panggil sebagai radius. So, dekat sini, diameter ialah daripada hujung sampai ke hujung. So, kalau daripada tengah sampai ke hujung, separuh daripada diameter ni ialah radius. Dan titik tengah ni, titik tengah ni, kalau kita cakap tadi diameter, so titik tengah ni ialah kita punya center of the circle. Okay, kalau macam kita punya circle kat atas ni, so diameter kita yang ini, okay, ni diameter kita. So separuh daripada diameter tu titik tengahnya ialah dekat sini. So yang ini ialah kita punya center of the circle. So ni kita punya center of the circle. So kalau soalan suruh awak cari untuk find the equation of the circle.
So, apa yang awak boleh buat ialah awak cari benda yang awak perlu, kemudian masukkan dalam awak punya standard form. Ingat balik standard form of the circle, bentuknya macam ni. Okay, x tolak h square tambah y tolak k square sama dengan r square. So, apa yang awak kena tahu kalau awak nak buat equation of the circle ialah coordinates of the center dengan dia punya radius. So, coordinate of center dengan radius. So, kalau awak nak cari dia punya ni, so, awak kena tahu dia punya coordinates of the center dengan radius. So, coordinate ni awak boleh cari, kemudian cari berapa panjang radius ni. So, jom cari coordinates of the center dahulu. So, coordinates of the center ialah midpoint sahaja antara diameter, antara point P dengan point Q dekat sini. So, nak tahu dia punya midpoint, ingat lagi ke formula midpoint? Tak ni ingat lagi lah. So, midpoint. So, negatif 3 tambah negatif 3 bahagi 2. Dan juga 6 tambah 0 bahagi 2. Kat sini awak akan dapat negatif 3, 3. So, coordinates untuk titik tengah ni ialah negatif 3, 3. Kemudian apa yang awak kena tahu lagi ialah berapa panjang radius ni. So, nak tahu berapa panjang, awak boleh gunakan formula distance. Formula distance ingat lagi ke? Kalau tak ingat, tengok balik buku. Okay. So, formula distance. Distance antara apa? Bukan distance antara P dengan Q ya. Okay. Distance antara titik tengah dan juga tak kisahlah antara point P ke ataupun point Q. So, kita ada X2. So, katakan X2 kat sini. So, negatif 3 tolak negatif 3 square. Whole thing square. Tambah dengan 6 tolak 3 square. Lepas tu, semua benda ni square root. Okay, kalau tak ingat, refer balik nota awak sebelum ni. So, dekat sini saya skip sikit. Jawapan untuk distance ialah 3. Okay. So, radius untuk circle awak ni ialah sama dengan 3. So, dekat sini awak dah ada semua benda. Okay, awak dah ada coordinates of the center, awak dah ada juga dia punya radius. Awak masukkan sahaja dalam ni standard equation kita tadi. So, kita ambil sahaja benda ni. Sinilah. Masukkan saja kat sini, kemudian kita masukkan H dengan K. Okay, H dengan K apa? H ialah X coordinate untuk center. K ialah Y coordinate untuk kita punya center. So, kita akan ada X tolak H kita ialah negatif 3. Negatif 3 kat sini. So, X tolak negatif 3 square tambah dengan Y tolak K kita ialah Y coordinate untuk center. So, kat sini ialah positif 3. So, positif 3 square sama dengan R square. So, R ialah 3 square. So, 3 square. So, dekat sini awak boleh, sini akan jadi X tambah 3. So, X tambah 3 square awak boleh kembangkan. Kalau awak tahu terus, awak boleh kembangkan terus lah. Tapi kalau awak tak pasti, awak boleh satu-satu dulu. Boleh satu-satu. Dan kembangkan pun satu-satu juga. So, X darab X, X darab 3, kemudian 3 darab X, 3 darab 3. So, sama juga Y darab Y, Y darab negatif 3, negatif 3 darab Y, negatif 3 darab negatif 3. Kembangkan semua benda ni. Dan sebelah kanan 3 kuasa 2 akan jadi 9. So, kembangkan, kemudian simplifykan, saya skip lah. Awak akan dapat jawapan X square tambah Y square tambah 6X tolak 6Y tambah 9 sama dengan 0. Okay. So, macam inilah cara untuk awak dapatkan equation of the circle. Okay. Nak dapatkan equation of the circle, kita masukkan maklumat-maklumat yang kita boleh dapat dalam kita punya standard form. So, kalau macam ni,
maklumat yang kita boleh dapat apa? Kita boleh dapatkan dia punya coordinates of the center dengan kita boleh dapatkan dia punya radius. So, masukkan sahaja dalam kita punya standard form ni. Masukkan, kemudian simplifykan, jadikan dia dalam general form. General form dia macam ni lah. Right. Ada soalan ke? Okay. Assume semua okay lah Alright. Okay. So, untuk yang ini, okay, more exercise ni homework 30 juga. So, write the equation of the circle. Equation of the circle kita ada kat sini. In standard form. And then hence sketch the circle with the correct center and radius. So, dekat sini macam mana awak nak tukar kepada standard form ialah awak kena buat completing the square. So, kalau completing the square, pastikan hati-hati dekat sini sebab dekat depan x square dengan y square awak ni nilainya 4. Okay. So apa yang awak kena buat ialah kalau nak buat completing the square, awak kena bahagikan dulu the whole equation dengan 4. Bahagikan semua benda dengan 4. So kalau bahagikan semua benda dengan 4, awak akan dapat x square plus y square tolak 28 tolak bagi 4, 7. So 7x tambah y tambah 25 per 4 sama dengan kosong. Jadi pecahan pun tak apa. Jadi pecahan pun tak apa. Macam ni sebab selalunya kadang-kadang student jadi pecahan dah nervous lah. So tak apa, 25 ni memang bahagi 4 memang akan jadi pecahan, 25 per 4. Kemudian awak teruskan saja buat dia punya completing the square. So x square dengan x square sekalikan, kemudian buat dia punya completing the square. Y square dengan y sekalikan, buat dia punya completing the square. Dan 25 per 4 ni awak boleh pindah ke sebelah kanan. Akan jadi sama dengan negatif 25 per 4. Ni awak teruskan lah. Okay. Kemudian daripada awak punya standard form tu, standard form equation tu, awak boleh dapatkan dia punya coordinate of the center dengan radius. So awak teruskan sahaja. Kemudian sketch lah. Sketch macam ni. Okay. Yang pentingnya ialah kalau awak sketch the circle, pastikan awak tunjuk dengan jelas dekat mana center dia, dekat mana center dia dan juga dia punya radius. Dan circle awak tu kena jadi bentuk circle. Memang kena jadi bentuk circle. Awak tak boleh circle awak tu jadi petak ke jadi lonjong ke, tak boleh. Dia memang kena nampak bulatnya tu. Okay. So kalau skema pemakahan, saya bagi tahu lah. Okay, kalau skema pemakahan, 3 benda tu memang kena ada. Okay. Center, kena ada radius dan juga bulat tu kena jadi bentuk bulat. Kalau macam tadi, saya suruh lukis 4 ni kan. Okay, 4 point ni. So 4 point ni saya nak awak buat sebab dia macam membantu awak lah. Kalau awak tak ada compasses, so at least 4 point ni dia membolehkan, dia membantu awak untuk jadikan bentuk circle. Okay, tapi dia tak wajib lah. Dia hanya membantu awak untuk jadikan circle awak tu lagi smooth, jadi bentuk bulat. Tapi yang pentingnya ialah koordinat di tengah ni, radius dan juga bentuk circle awak tu. Okay, bentuknya kena jadi bulat. Right. So tu kalau dia suruh sketch the circle. So untuk soalan B, dia minta a circle ni where P is a constant has a radius of 5 units. Radius 5 units. So apa yang awak boleh buat ialah awak tukar dahulu benda ni jadi kepada standard form. Okay, buat macam kita buat tadi. So pindahkan benda yang tak perlu ke sebelah kanan, kemudian buat completekan the square untuk x dengan y. So awak akan dapat bentuk macam ni. P ni tak apa, okay, jangan risau tentang P ni. Kalau ada P ke ada Q ke ada apa-apa nilai lain pun, awak tak nak guna nilai tu. Sebab kita nak completekan the square untuk x dengan y sahaja. So benda lain pindah saja ke sebelah kanan. Kalau ada P ke ada K ke ada A, B ke apa ke, pindah saja ke sebelah kanan. Kemudian find the value of P. So macam nak cari value of P?
value of P kita comparekan sahaja dengan radius. Macam sebab apa kita nak comparekan dengan radius? Sebab ingat dalam standard form dekat sebelah kanan ni ialah kita punya radius. X tolak H square macam tadi. X tolak H square tambah Y tambah K square. So sebelah kanan ni ialah kita punya R square. So comparekan sahaja sebelah kanan ni. So radius kita berapa? Radius kita 5. Comparekan sebelah kanan ni dengan kita punya radius. So radius ialah R square. So comparekan so R square ialah 5 square. So kalau 5 square sama dengan 25. So 25 ni awak kena samakan dengan yang sebelah kanan ni. 25 sama dengan negatif P tambah 85/4. Awak solve for P. Awak akan dapat jawapan P sama dengan negatif 15/4. Macam yang saya katakan, untuk subjek ni bukan setakat circle sajalah, tapi pre-cal as a whole memang kena buat banyak latihan. Sebab apa? Sebab setiap soalan tu kadang-kadang dia twist. Macam yang ni, yang macam tadi soalan A ni dia minta untuk awak write the equation of the circle, lepas tu sketch. So yang soalan B ni tak dia suruh sketch, tapi dia awak kena tahulah pasal standard form of a circle tu macam mana. So saya memang nakkan awak untuk buat latihan. Kalau tak ada buku exercise tu, saya sengaja untuk tak buat tutorial dalam modul lah, sebab saya tahu ada yang tak beli buku exercise. So dalam awak punya modul tu pun ada tutorial juga, tapi soalan tak banyak sangat. So kalau boleh, baguslah. Saya memang sarankan awak untuk buat tutorial dalam modul tu. Dan untuk siapa yang ada beli buku, awak boleh buat dalam buku lah. Dalam buku exercise tu memang banyak latihan dia, dan jawapan pun setakat ni saya tengok tak ada masalah. So kalau ada apa-apa soalan untuk mana-mana part dekat sini, bagi tahu je. Alright, so yang itu untuk circles. Itu untuk circles. Ada apa-apa soalan untuk circles ke sebelum kita masuk sikit untuk parabola? Kalau tak ada, kita masuk sikit untuk parabola. So parabola, kita dah cakap sikit pasal parabola di masa kita buat completing the square itu. So saya nak explain balik lah parabola ni apa sebenarnya. So a parabola is a curve which is symmetrical and is approximately U-shaped. Approximately U-shaped. So mungkin awak dah pernah nampak parabola sebelum ni. Siapa yang kejap siapa yang ada ambil AdMath hari tu ke, ataupun saya ingat Math ada ke tak, tapi yang dalam AdMath akan jumpalah benda ni. Kalau bentuknya x square, negative x square, so yang itu ialah a part of parabola. So dekat sini parabola is a curve which is symmetrical and approximately U-shaped. So bentuknya lebih kurang bentuk U macam ni. Bentuknya lebih kurang bentuk U macam ni, dan symmetrical, maksudnya symmetrical ialah kalau awak belah dia tengah macam ni, dia samalah sebelah kiri bentuknya sama dengan sebelah kanan, tu maksudnya symmetrical. Tapi tu untuk pengetahuan awak sajalah. In this course, we will identify 3 important features for a parabola. So untuk parabola, saya nak awak tahu 3 benda tentang parabola ni. Satu namanya vertex. So vertex ni apa? Vertex ialah titik di mana curve tu change direction. Saya ulang, vertex ialah point, ialah titik di mana parabola tu tukar dia punya direction. So kalau macam ni, katakan parabola tu bentuk U macam ni kan. Katakan parabola tu bentuk U macam ni. So vertex kita ialah di mana parabola tu berubah arah. So daripada dia ke bawah sampai vertex dia ke atas. Dia bertukar arah.
kalau awak punya parabola tu bentuknya macam ni. Okay, kalau parabola tu bentuknya macam ni, dia buka ke sebelah kanan. So, vertex awak tu ialah kat titik sini. So, katakan dekat sini dia bergerak ke sebelah kiri, sampai vertex dia bergerak ke sebelah kanan. Sama jugalah kalau bentuk parabola awak tu macam ni ke. Okay, sampai ke vertex, dia tukar arah. So, macam ni, dia ke atas, kemudian sampai vertex, dia ke bawah. Okay, so, vertex tu ialah titik di mana curve awak tu, di mana parabola awak tu berubah arah. Kemudian yang kedua yang saya nak awak tahu ialah fokus. Okay, fokus. Fokus ialah point, titik, di mana point dekat dalam parabola tu yang dia acts as an anchor. Maksudnya, fokus ni tempatnya ialah di dalam awak punya parabola tu. So, katakan parabola awak tu tadi ni kan. Kita ada 3 parabola atas ni. So, awak punya fokus tu boleh jadi dekat sini. So, dia boleh jadi dekat sini. Ataupun boleh jadi dekat sini. Okay. Yang penting ialah fokus ni ialah dekat dalam parabola, dalam mangkuk tu. Okay. Sebab parabola dibentuk dia macam U, macam mangkuk. So, awak ingat fokus ni ialah titik dalam mangkuk ni. Tak kisahlah mangkuk tu dia ke atas macam ni ke, mangkuk tu ke bawah macam ni ke, mangkuk tu ke kanan macam ni ke, mangkuk tu ke kiri macam ni ke. Okay. Yang penting fokus tu ialah kena dalam mangkuk tu. Okay. Last sekali yang saya nak awak tahu ialah namanya, mungkin awak tak pernah dengar sebelum ni, directrix. Okay. Directrix. So, directrix ni ialah line. Okay. Dia garisan. Macam tadi, vertex dengan fokus ni ialah titik. Okay. Kita boleh tahu koordinat dia. Tapi directrix ni ialah garisan di luar parabola. Okay. Di luar parabola that is used to determine the orientation of the parabola. Okay. So, dekat sini directrix ni, dia berlawanan dengan focus point. So, focus point tadi dalam parabola. Directrix ialah dekat luar. Dekat luar. So, katakan mana purple. Okay. Katakan awak punya parabola macam ni. So, directrix awak dia satu garisan dekat luar parabola tu. So, kalau bentuknya macam ni, so directrix kat sini. Dan ini directrix ni dekat sini. Okay. Directrix ni gunanya untuk apa? Sebab directrix ni kita tahu ada satu apa nama ni? Properties antara yang menghubungkan directrix dengan fokus ni ialah distance antara vertex dengan fokus dan juga distance antara vertex ke directrix ialah sama. Okay, apa maksud dekat sini? Saya tunjuk. Okay, katakan awak ada parabola macam ni. So, kat sini awak ada vertex. Ada vertex. Katakan dekat sini fokus. Kita letak F. Dan katakan dekat sini awak ada dia punya directrix. Okay. So, propertiesnya ialah jarak di antara F sampai V, antara fokus dengan vertex, dan juga vertex ke directrix ni ialah sama. Okay. Jarak antara ni ialah sama. So, jarak ni saya tulis sebagai P. Okay. Jarak P ni samalah. Dari sini ke sini, sini. Sama juga kalau katakan jarak antara sini lain sikit lah. Okay, tapi ni sepatutnya samalah dia punya jarak ni. Okay. Jarak ni sama dengan kat sini, ni sama dengan kat sini. Okay. So, two properties antara fokus dengan directrix. So, yang pentingnya dekat sini yang saya nak awak tahu ialah jarak ni. Jarak antara yang straight ni, fokus sampai ke vertex dan juga vertex sampai ke directrix. So, jarak ni kita panggil sebagai P. Kita akan tengok dalam kita punya standard form nanti. Okay. So, yang pentingnya untuk awak tahu 3 jenis point ni, fokus, vertex dengan directrix. Vertex ialah titik di mana awak punya curve tu berubah arah.
fokus titik dalam parabola, directrix garisan luar parabola. Dan jarak antara fokus ke vertex dengan vertex ke directrix ialah sama. So, untuk parabola, kita akan ada 4 jenis parabola. So, sama ada dia buka ke atas, buka ke bawah, buka ke kanan dan buka ke kiri. So, setiap setiap jenis parabola ni equationnya lain-lain. So, yang ini nak tak nak awak kena hafal jugalah. Tapi jangan risau, dia bukannya lain sangat-sangat. Ada cara lah awak boleh hafal. So, macam ni. Kalau awak tengok untuk yang open upwards dekat sini, yang buka ke atas dekat sini, kita ada equation x tolak h square sama dengan 4p y tambah y tolak k. So dekat sini, kalau awak nak ingat, kalau macam saya lah, mungkin cara awak nak ingat lain. Kalau saya nak ingat, saya tengok dekat sebelah kanan ni. Saya tengok dekat sebelah kanan, dekat sini, dekat sebelah kanan ni kita ada y. So kalau y dan value dekat sini 4p. So kalau 4p ni positif dan dekat sebelah kanan ni y. So kalau positif dia ke atas dan ke atas ke mana? Menghala ke y. So dia bukaannya ke atas macam ni. Ulang balik So kalau macam ni kita ada x tolak h square sama dengan positif 4p y tolak k. So macam ni saya hafal setiap equation untuk parabola ni ialah saya tengok dekat depan ni, so kat 4p ni kalau positif dia sama ada ke atas ataupun ke kanan. Kemudian saya tengok y, kalau y maksudnya dia menghala ke y, so y ke atas lah. So kalau macam ni yang kedua ni kita ada kalau open downwards, so kalau open downwards x tolak h square sama dengan negatif 4p y tolak k. So saya tahu kat sini nilai dia negatif. So kalau negatif dia sama ada ke bawah ataupun ke kiri. So saya tengok dekat sini y. So kalau y dia towards y axis lah. Maksudnya dia buka, dia menghala ke y axis tu. So dekat sini negatif. So negatif ke bawah dan dia buka menghala ke y axis. Dia mengikut y axis tu. So sini y, so dia ke bawah. Untuk yang ini saya positif, ni x. So kalau positif dia ke kanan ataupun ke atas. So macam ni dia x, so dia akan ke kanan. Dan untuk yang open to the left dia negatif x. So kalau negatif x dia ke sebelah sini. Ikutlah cara macam mana awak nak hafal. Mungkin cara awak hafal lain ke, tapi saya hafal macam tu lah. Kalau awak tengok dia punya equation ni lebih kurang je. Dia terbalik je. Dia lebih kurang sama. Dia just berbeza sikit-sikit saja dekat y sini, yang sini dekat x sini. Ikutlah. Sebenarnya kalau awak pernah ambil AdMath sebelum ni, kalau awak ingat macam mana kita punya bentuk x square. Katakan awak ada y sama dengan x square. So y sama dengan x square ke bentuknya macam ni. So x square ni samalah macam ni. Yang pertama ni. Sebabnya kat sebelah kanan ni kita ada x tolak h square. Gitu. So kalau square dia ke bawah sini lah. Kalau awak ada y sama dengan negatif x square. Negatif x square. Awak ada bentuk macam ni. So sama juga macam ni kita ada x tolak h square. So dia ke bawah. Jadi macam yang saya hafal, saya tengok benda yang dekat sebelah kanan equation ni, awak jadikan dia bentuk standard form. So jadikan bentuk standard form, tengok yang dekat sebelah kanan ni, kalau positif dia atas atau kanan, dia bukanya ke atas ataupun ke kanan. Dan saya tengok dekat sini. Kalau sini x maksudnya dia kena buka mengikut x axis lah. So mengikut x axis maksudnya dia akan buka ke sebelah kanan macam. Tapi depends kat awak macam mana awak nak hafal. Saya hafal macam tu. So untuk setiap benda ni, kita buat benda ni. Untuk setiap benda ni kalau awak tengok dia ada H, K dengan P.
So apa benda H, apa benda K, apa benda P ni? So H, K ialah coordinates untuk vertex. Okay, untuk vertex. Ingat balik vertex tu apa? Vertex ialah kita punya titik di mana curve kita change direction. So tak kisahlah bukaannya macam mana sekalipun, buka ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri ke, nilai HK kita memang akan jadi vertex. Okay. Sama jugalah macam awak buat sebelum ni. Pastikan awak tak ambil terus daripada equation awak tu. Okay, kena comparekan macam mana. Okay. So macam ni, negative H. Okay. Satu benda yang awak kena hati-hati ialah dekat sini x tolak H square. Sini pun x tolak H square. Dekat sini H kita dekat sebelah kanan. Okay. Kalau awak perasan, H kita ni mengikut sahaja kita punya X ni. So kat sini X, dekat sini X akan ada H. Dekat sini X, dekat sini X akan ada H juga sebelah dia. Okay. So kita punya nilai H tu akan mengikut X lah. Dan kita punya nilai K akan mengikut Y kita dekat mana. So kalau Y dekat sebelah kanan, K kita dekat sebelah kanan. Kalau Y kita sebelah kiri, K kita sebelah kiri. Okay. So HK ialah kita punya coordinate of vertex. Dan lagi satu yang penting ialah P. So P ni apa? Kalau tengok dalam equation kita ada 4P, negatif 4P kat sini kan. So P ialah distance from vertex to focus ataupun distance from vertex to directrix. Ingat tadi kita cakap distance antara focus dengan vertex ke directrix sama. Okay. So nilai P ni ialah distance antara vertex ke focus dan juga vertex ke directrix. Dan macam ni dekat sini lah, distance yang ini dan ini. Ni kita panggil sebagai distance P. Okay. Kat sini. Yang ini pun fokus ke vertex, fokus ke directrix. Okay. So P ialah kita punya distance from vertex to focus dan juga vertex to directrix. Okay. Lagi sekali untuk saya ingatkan, jangan terus ambil value dekat tengah-tengah ni. Okay. Awak kena comparekan P, kalau macam ni 4P, awak kena bahagi dengan 4 untuk dapatkan dia punya distance. Okay. Jangan terus ambil saja. Okay. So katakan awak ada bentuk yang macam ni. Dah ada jawapan dah. Katakan awak ada bentuk macam ni. So y tolak 1 square sama dengan negatif 2 bracket x tolak 2. So macam ni, kalau ada equation macam ni, selalunya awak kena tahu dia buka ke mana dahulu. Okay. Awak tahu yang ini ialah equation parabola. Tapi macam mana nak tahu dia buka ke mana? So macam yang kita discuss tadi, tengok dekat depan ni. Dekat depan ni nilainya negatif. So kalau negatif, dia sama ada dia buka ke kiri ataupun ke bawah. Okay, buka ke kiri ataupun buka ke bawah. So kalau macam ni kita ada X, so dia akan mengikut X punya axis. So macam ni bentuknya, dia akan buka ke kiri lah. Okay, macam tu saya hafal. Kemudian, untuk dapatkan dia punya coordinates of the vertex, so ingat, kalau buka ke sebelah kiri, kita akan bandingkan dengan equation yang ini. So y tolak k square sama dengan negatif 4p x tolak h. So dekat sini y tolak k square equals to negatif 4p x minus h. So compare sahaja value ni. So kita punya h ialah positif 2. Kita punya k ialah 1. So coordinates of the vertex sama dengan 2, 1. Dan distance from vertex to focus ataupun vertex to directrix, kita punya nilai P kita. Dekat sini kita ada negatif 2. Tapi jangan terus ambil negatif 2 ni. So kita compare dengan ni, negatif 4P. So negatif 4P sama dengan negatif 2. So kalau nak tahu distance-nya, so awak bahagikan saja negatif 2 bahagi negatif 4. So P sama dengan 1/2. Kat sini awak kena compare lah. Sebab tu saya macam daripada equation circle hari tu pun saya tunjuk kat awak macam nak compare kan. Ya, sebab saya tak nak awak terconfuse, awak terambil nilai lain pula. Okay. So sama juga macam ni.
So sini nilai positif. So kalau positif sama ada buka ke atas ataupun buka ke kanan. So dekat sini Y. So dia akan mengikut Y punya paksi. Y punya axis. Macam ni dia akan buka ke atas. Buka ke atas, so awak boleh tahulah dia punya vertex dan juga dia punya distance. Lagi sekali comparekan saja dengan equation yang buka ke atas. In this case, nampak dah. Equation yang ni lah. Equation yang pertama ni. Dia awak ambil dia punya H, ambil dia punya K. Alright. Saya rasa kat sini awal-awal awak akan sangat confused sebab ni ada banyak sangat equation kan. Ada 4 equation. Tapi itulah, saya tak tahu macam mana nak explain lagi unless awak memang kena buat latihan sendiri. Memang kena buat latihan, kena biasakan dengan setiap equation ni. Sebab awal-awal pun memang saya confused lah sebab ada 4 equation kan. Tapi insyaAllah kalau biasa nanti, biasakan buat banyak latihan, dah tahu cepat lah dia buka ke mana, vertex, distance, directrix, focus, semua benda tu. Nanti akan biasakan kalau awak buat latihan banyak-banyak. So untuk kelas minggu depan, hari Isnin, kita akan sambung lagi benda ni. Kita akan buat latihan dalam kelas. Saya tak rasa saya nak buat latihan sekarang sebab saya rasa kalau buat latihan sekarang mungkin ada yang tak nampak sangat kot kan dalam kelas online. Tak apa, kita buat latihan sama-sama dalam kelas. Tapi kalau awak ada bawa balik buku ataupun awak tak balik, ada buku dekat sebelah awak sekarang ni, awak boleh cuba-cuba buat lah. Cuba-cuba buat untuk soalan parabola ni. Mungkin boleh start buat example 31 kalau ada buku exercise tu, homework 31 ke surat 31. Dalam modul pun awak boleh baca-baca juga. Baca-baca start daripada muka surat 32. Boleh start baca muka surat 32 lah, tengok macam mana dia buat example tu. Nanti hari Isnin kita akan discuss dalam kelas macam mana dia buat. Tapi cuba biasakan lah dengan benda ni. Boleh semua? Boleh ya? Boleh. Jangan lupa untuk siapa yang baru masuk, siapa yang lambat masuk sikit tadi, quiz satu awak, quiz satu awak 28 hari bulan 11 2024, minggu ke-7, iaitu minggu naik cuti awak, hari Khamis. So start 8 suku sampai 9.45 dekat Dewan Merpati, akan masuk semua chapter 1. Semua chapter 1 termasuk yang kita baru discuss ni lah, parabola ni. So untuk chapter 1, parabola ni the last part, bahagian yang terakhir untuk chapter 1. So kita akan sempat lah cover semua benda. Alright. So kalau tak ada apa-apa soalan, kita habiskan kelas dekat sini. Jumpa minggu depan. Alright. Thank you semua. Alright.